Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Awatif binti Kamil Arif. Okey, hari ini saya akan membentangkan laporan pengalaman sekolah. Bagi saya pentinglah untuk kita refleks balik apa yang kita telah lalui dan saya akan simpulkan. Okey, untuk tugasan pertama, apa yang saya dapat ialah bila kita tengok, mula-mula kita akan nampak persekitaran sekolah, geografi sekolah. Apa yang saya dapat simpulkan ialah geografi sekolah ni bila kita tahu pasal persekitaran sekolah, kita akan lebih kenal pelajar-pelajar, murid-murid tu semua macam mana. Jadi kita akan faham latar belakang mereka dan mereka datang daripada kawasan yang macam mana. Contohnya kawasan bandar kan, kawasan nelayan. Jadi bila kita faham macam mana latar belakang mereka, kita akan lebih dapat kaitkan dengan pengajaran kita. Contohnya macam bila kita kaitkan dalam suatu pelajaran, mereka lebih nampak apa yang kita nak sampaikan sebab kita faham apa yang mereka selalu tengok. Okay, seterusnya guru dan staf. Pentingnya lah untuk kita tengok yang sebenarnya guru dan staf ni dia gabungan-gabungan kecil yang membentuk satu pentadbiran, pengurusan. Macam ni kan, okay, guru dan staf dan pentingnya pengurusan saya sekalikan sebabnya di balik pengurusan tu adanya tugasan-tugasan yang kita kadang-kadang tak nampak untuk guru dan staf. Sebabnya kita nampak orang di atas tapi sebenarnya antara bawah-bawah tu ada banyak lagi tugasan yang dah disedia ada dan dah diagihkan lah kesesuaian. Jadi pentinglah setiap organisasi tu, pentadbiran, hal ehwal pelajar, kurikulum dan kurikulum tu. Jadi untuk membangun sebuah sekolah pentingnya pengurusan tu. Okay, dan juga yang terakhir saya tengok persekitaran sekolah. Kebanyakan sekolah yang saya pergi tu persekitaran sangat elok dan cantik dan macam sekeliling sekolah tu dia ada macam kata-kata semangat, macam subjek-subjek, info-info bermanfaat. Sangat bagus sebab dia macam dia sambil macam murid-murid macam jalan-jalan kan. Jadi nampak jugalah apa yang mereka boleh belajar. Dan juga bila suasana tu elok, dia membawa kepada aura positif. Okay. Lepas tu untuk tugasan 2, apa yang saya boleh simpulkan ialah mula-mula saya nampak pendekatan yang guru ambil dengan berbagai cara. Ada yang selesa dengan memberi penerangan dahulu, ada yang selesa untuk gunakan video cikgu-cikgu lain, ada yang selesa untuk bagi contoh dahulu kemudian baru kita bincang apa kesimpulan yang kita dapat daripada situ. Kemudian terdapat beberapa teori pembelajaran yang saya dah belajar, antaranya behaviorist di mana guru fokus kepada perubahan tingkah laku pelajar. Macam mungkin guru bagi tahu maksud sesuatu, contohnya guru bagi tahu maksud asas nombor, kemudian pelajar dapat menyatakannya dengan baik. Macam perubahan macam tu lah. Okey, dan juga kognitif sosial di mana guru kadang-kadang menunjukkan contoh dulu, guru bagi demonstrasi macam mana nak buat sesuatu jalan kira. Bila tunjuk satu contoh tu, dia akan bagi gambaran kepada murid untuk buat semula lah. Dan saya rasa teori yang dia ambil ni sangat sesuai untuk masa kini, terutamanya bila kita PDPR sebab tak banyak aktiviti yang boleh buat. Jadi lebih mudah untuk mengajar secara langsung. Dan juga saya nampak bila saya masuk kelas tu sangat banyak cabaran yang cikgu dah hadapi lah. Dan untuk cikgu-cikgu yang macam dah lebih berumur, saya sangat bangga dengan mereka sebab mereka dapat belajar macam nak guna teknologi yang sekarang kan. Sebab kadang-kadang matematik kita nak conteng tapi tak mudah untuk kita conteng kalau kita tak reti macam nak gunakan. Jadi mereka telah banyak belajar benda baru dan juga mereka dapat hadapi cabaran itu dengan baik dan seboleh mungkin lah sebab nak libatkan semua pelajar dalam PDPR sangat susah dan ada pelajar yang ada masalah sendiri yang kita tak tahu macam mana nak bantu, yang mungkin mereka sorokkan daripada guru-guru. Dan juga pentinglah untuk ibu bapa sendiri terlibat dan pentinglah untuk ibu bapa sendiri pantau anak-anak mereka dan tengok apa keperluan yang mereka perlukan untuk pastikan pelajaran jalan dengan baik. Okey. Untuk tugasan 3 pula, saya tengok pentadbiran ni, barisan pentadbiran ni bukan mudah untuk kita capai ke tahap itu. Bila saya tanya mereka, tugasan yang mereka perlu lakukan sangat banyak dan bila bercakap dengan mereka, pengalaman macam daripada segi percakapan pun mereka punya pengalaman sangat banyak dan juga nampak yang mereka seorang yang dedikasi. Macam mereka memang bekerja keras untuk sampai ke tahap tu. Dan perbezaan peranan sebenarnya bukanlah satu benda yang tak elok. Tapi sebenarnya disebabkan perbezaan tu kita semua bersatu. Macam ada cikgu yang bertugas sebahagian sini, tapi ada juga cikgu yang lebih daripada
satu bahagian. Dia urus hal ehwal pelajar, dalam masa yang sama dia juga urus barisan pentadbiran. Bila setiap orang ada tugasan masing-masing, ianya membentuk satu sekolah yang sangat hebat lah, sebab dia kena uruskan banyak benda kan, macam jadual murid, jadual guru, lepas tu macam mana nak uruskan murid, uruskan guru, uruskan persekitaran, sangat banyak benda dan perlukan kepada pentadbir untuk uruskan untuk jadi orang yang agih-agihkan tugasan tu. Okey, seterusnya amalan pedagogi guru ada beberapa, iaitu saya nampak ada perbincangan. Macam ada guru yang buat perbincangan bersama murid untuk beberapa soalan, untuk soalan latihan yang mereka dah belajar, dan juga ada soal jawab. Bila selepas guru dah ajar, ada soal jawab lah kalau murid tak faham. Dan juga ada penerangan, guru bagikan penerangan yang baik bila guru mengajar, guru bagikan penerangan dan contoh daripada isu semasa. Dan juga contoh yang mereka lebih nampak lah. Dan juga guru juga ada tunjukkan cara, macam contohnya saya tengok ada guru yang tunjuk macam nak guna protector dan juga jangka lukis. Jadi bila ada kemudahan yang sekarang kan, kemudahan sekarang ni kita lebih mudah untuk tunjukkan kepada murid-murid. Okey, dan seterusnya amalan baik di sekolah. Untuk sekolah pertama, saya nampak yang guru sangat prihatin dalam memastikan setiap murid menyertai PDPR. Mereka ada WhatsApp dan Telegram murid secara personal, dan juga ibu bapa mereka sendiri untuk pastikan murid tu ada masalah ke, sebab apa tak hadir kan. Dan juga mereka juga ada beri sumbangan kepada murid-murid, sumbangan macam berbentuk handphone ke, berbentuk wang ringgit dan juga data internet. Dan juga kawan-kawan yang lain pun macam ambil tahu ke mana pergi kawan-kawan yang lain. Okey, untuk sekolah 2, bila saya masuk PDPR tu, dia ada sentiasa ada murid yang berespon, walaupun macam tak banyak kan, tapi sekurang-kurangnya mesti ada seorang yang akan bagi respon kat cikgu. Jadi bila ada respon, dia akan jadi pengajaran tu ada perkembangan lah. Jadi bila cikgu macam tahu cikgu dapat respon, jadi cikgu akan beralih kepada langkah yang seterusnya. Jadi bila ada respon tu lebih mudah, dan mereka banyak yang bagi respon yang baik lah. Okey, apa yang saya perolehi daripada kursus ni? Sangat banyak. Okey, antaranya ialah suasana kelas masa PDPR. Saya lebih nampak macam mana suasananya lebih mencabar daripada kelas-kelas yang biasa. Lebih susah untuk dapatkan maklum balas daripada murid. Kita tak nampak murid tu faham ke tidak. Lepas tu suasana kelas tu lebih senyap, kecuali macam biasanya akhir-akhir lah kan. Biasanya bila macam cikgu-cikgu, terima kasih cikgu, macam tu kan. Bila akhir baru dengar suara budak kan. Okey, lepas tu kepelbagaian cara mengajar guru. Saya tengok ada guru yang macam selesa untuk ajar dulu, tunjuk dulu semua. Lepas tu buat contoh sama-sama, ataupun ada yang macam mengajar, tunjuk contoh, dan melalui latihan murid baru mereka tahu sama ada murid tu faham atau tak. Dan ada juga yang mereka sama-sama buat latihan dalam kelas, dan akhir sekali guru akan buat kesimpulan dan buat kesimpulan apa yang mereka belajar. Daripada kesimpulan tu mereka nampak. Sebabnya bila mereka buat kesimpulan tu baru mereka nampak apa yang mereka dah belajar tu, oh macam ni rupanya kan. Dan juga ada guru yang lebih selesa untuk ambil video daripada YouTube. Okay, lepas tu saya belajar komunikasi. Sebab guru dan pentadbir bila nak komunikasi dengan mereka sangat berbeza lah kan. Kita lebih gunakan bahasa yang formal. Lepas tu saya juga rakan-rakan. Saya ada rakan-rakan macam guru praktikal dan juga ROS, sebab kami ada satu kumpulan Telegram yang sama. Jadi saya belajar banyak juga daripada mereka, sebab mereka cakap ada macam guru yang dia tak terima kalau buat emoji dia tak selesa. Jadi lebih kepada formal lah kan mereka nak. Jadi saya ada belajar banyak juga daripada mereka. Dan juga komunikasi sama murid. Ni macam kalau saya nak masuk satu Telegram, kumpulan Telegram mereka, mereka sangat bagus lah. Mereka bagi sambutan yang baik. Macam bila saya masuk, mereka cakap semoga cikgu selesa bersama kami. Macam sangat baik lah kan. Dan komunikasi ni banyak saya belajar. Walaupun komunikasi melalui menaip kan, tapi satu komunikasi juga. Okay, dan seterusnya yang terakhir ialah pentingnya setiap organisasi untuk membangunkan sesebuah sekolah. Di belakang satu sekolah terdapat ahli dan anggotanya bertugas lumus bagi membangunkan sesuatu sekolah dari setiap sudut. Macam ada barisan-barisan pentadbir, barisan-barisan kurikulum, co-kurikulum dan juga hal ehwal murid. Dan semua tu terdiri daripada guru-guru dan juga ada juga staff-staff yang juga terlibat. Dan daripada itulah nak wujudkan satu sistem sekolah yang bergerak semua sekali, sangatlah
mencabar sebenarnya. Dan untuk menggerakkan benda tu, untuk menggerakkan sekolah tu mestilah perlukan sistem yang baik, perlukan organisasi yang baik dan kerjasama yang baik. Jadi itulah jadinya terbentuk sekolah yang hebat. Okey, dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.